Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Okey, selamat berjumpa kembali. Okey, tujuan cikgu merekod video ni adalah untuk cikgu menyampaikan video PR kita, iaitu yang tempoh hari pada hari Rabu tak silap kita, yang kita adakan pada waktu malam. Cikgu dah rakam. Cikgu dah rakam benda tu. Cikgu dah rakam video melalui Google Meet tu. Okey, dan cikgu akan kongsikan melalui channel YouTube saya. Dan saya harap awak semua akan menonton untuk tengok balik apa yang diterangkan oleh saya. Dan bagi pelajar tingkatan 5 saya, silalah buat nota berkenaan tajuk yang saya terangkan. Okey, saya harap awak faham apa yang diterangkan. Kalau tak faham, boleh PM saya teruslah melalui Telegram. Jangan guna WhatsApp, melalui Telegram. Dan yang telah menghantar nota tu, tahniahlah, melalui Google Classroom. Saya menggunakan platform Google Classroom untuk menghantar nota kita semua pada tahun ni. Okey. Dan selamat menonton video rakaman melalui Google Meet. Okey. Cikgu pergi terus kepada slide. Nampak slide saya? Dengan jelas. Nampak tu. Nampak. Okey, kita tengok kedaulatan. Yang ni apa yang akan belajar. Okey, kita tengok dulu konsep kedaulatan. Okey, yang ni okey, tengok takrif. Takrif kedaulatan iaitu ditakrifkan sebagai kekuasaan tertinggi dan kewibawaan sebuah negara yang bebas serta mempunyai hak untuk melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran. Okey, kedaulatan dalam bahasa mudahnya, kalau nak faham, dia adalah iaitu bebas. Bebas daripada cengkaman mana-mana pihak. Ditarik kekuasaan tinggi dan kewibawaan sebuah negara yang bebas mempunyai hak untuk melaksanakan pemerintah dan pentadbiran negara itu dengan sendiri tanpa terikat dengan kekuasa asing. Itu maksudnya kedaulatan, ataupun perkataan mudah dia, bebas daripada cengkaman kuasa lain. Itu maksud kedaulatan dari segi maksud. Yang ni kita panggil dia maksud umum. Kalau soalan lah SPM tanya, apakah dimaksudkan dengan kedaulatan? Dia nak maksud umum, maknanya awak kena terangkan benda ni lah. Isi dia iaitu kekuasaan tertinggi dan kewibawaan sesebuah negara yang bebas. Kalau dua markah, perlu ada ni, ni. Okey. Okey, tengok yang ni kita panggil dia kronologi. Kronologi Malaysia, bagaimana Malaysia tu terbentuk. Contohnya daripada abad 01 hingga abad ke-16, hinggalah kita merdeka, sehingga pembentukan Persekutuan Malaysia 1963. Okey. Kalau awak tengok ni pembentukan Persekutuan Malaysia 1963, awak dah belajar tingkatan 4. Okey. Kita ada 1963 dibentuk gabungan daripada beberapa buah negeri. Iaitu apa? Siapa tahu? Cuba jawab. Gabungan daripada beberapa buah negeri. Negeri apa? Satu saya bagilah. Yang pertama iaitu Semenanjung Malaysia ataupun Semenanjung Tanah Melayu. Okey, yang kedua apa? Mana? Cuba tolong jawab. Ada lebih kurang 50 orang ni. Takkan pasang saja. Okey, saya tak nak saya cakap seorang. Cuba jawab. Jawab je.
ke saya petik nama? Saya boleh tengok seorang-seorang nama. Ha. Amir Baradai. Ada tak? Amir? Ada orang ke tak ni? Ada ke ada? Cuba jawab lah. Ni. Takkan saya seorang aja terangkan. Cuba jawab. Gabungan daripada beberapa buah negeri. Cikgu dah bagi satu. Semenanjung Tanah Melayu. Okey, yang kedua. Yang kedua apa dia? Just takkan cikgu nak terangkan straight ya. Sampai 10, 15. Cuba. Siapa? Ni. Cuba jawab seorang. Mana tu? Tak tahu tu. Persekutuan Tanah Melayu ni dia bentuk gabungan beberapa buah negeri. Cikgu dah bagi. Satu, Semenanjung Tanah Melayu. Yang kedua, Cikgu. Oh, cikgu. Ya. Borneo. Betul ke? Borneo. Borneo tu merangkumi negeri apa? Sarawak. Sabah. Sabah Sarawak. dan Sarawak. Sarawak. Okey, yang ketiga. Satu lagi negeri. Itu? Kan, yang ni di Semenanjung juga tapi di belah selatan. Johor. Bawah Johor. Melaka. Melaka. Abah. Bawah Johor. Pura. Pura. Jauh dengan Sabah. Tu makna itu Persekutuan Tanah Melayu dibentuk 1960. Yang awak sambung tu 16 September tu sempena pembentukan Malaysia lah. Okey. Okey, yang seterusnya tengok perubahan sistem beraja negara kita. Nampak daripada kita bermula pemerintahan kesultanan bermula di Kerajaan Alam Melayu. Kerajaan Alam Melayu ni di bawah. Sistem beraja pusat dan wilayah konsep Dewa Raja dan kuasa. Yang ni dipengaruhi oleh, kita panggil dia Hindu. Ni banyak dipengaruhi konsep beraja. Bila perkataan beraja ni maknanya dipengaruhi oleh sebelum Islam masuk, konsep Dewa Raja dipengaruhi oleh agama Hindu. Okey. Kerajaan Alam Melayu. Kerajaan Alam Melayu ni merangkumi Semenanjung Tanah Melayu dan juga di Sumatera, Indonesia. Okey. Lepas tu kita wujud Kesultanan Melayu Melaka, KMM. Katanya kalau awak jumpa perkataan ni, ingatlah KMM ni. Kesultanan Melayu Melaka. Sini wujudlah. Yang ni Islam dah masuk. Islam dah ada ni. Islam dah ada. Sebab tu menggunakan perkataan Sultan. Sebab Sultan ni berasal daripada perkataan Arab. Kita ada sistem beraja. Sistem pembesar 4 lipatan. Okey, sistem pembesar 4 lipatan ni awak dah belajar di tingkatan 4. Okey, yang merangkumi bendahara, Laksmana, Temenggung dan juga Syah Bandar. Itu kita panggil sistem pembesar 4 lipatan. Dia ada 4. Dia akan 4 lipatan ni maknanya 4 pembesar utama. Lepas tu dibantu oleh 8 pembesar. Lepas tu dibantu oleh 16 pembesar. Lepas tu dibantu oleh 32. Dia jadi punca. Macam 4 punca kuasa. 4 macam tu lah. Okey, selepas tu jatuhnya Kerajaan Melaka.
wujudlah zaman penjajahan, iaitu Melaka dijatuhkan pada tahun bila? Melaka dijajah oleh siapa? British. Portugis. Portugis pada tahun Oh. tahun 15. 1511. Bagus. No Haikal. Portugis 1511 dijatuhkan oleh pihak Portugis lah. Kesultanan Melayu menyebabkan raja hilang kuasa dalam adat istiadat. Yang ni bila Melaka jatuh kepada Portugis, pergi kepada Belanda dan akhirnya jatuh kepada pihak British. Dan kesan dia, yang inilah raja hilang kuasa, hanya berkuasa dalam adat istiadat Melayu dan juga hal ehwal agama Islam. Okey. Okey, selepas tu pula sistem Persekutuan Tanah Melayu 1948. Awak dah belajar benda ni, awak dah belajar tingkatan 4. Saya yakin ada yang ingat benda ni. Okey, sistem raja berperlembagaan. Okey, sistem raja berperlembagaan ni maksudnya sistem raja yang berteraskan raja tidak lagi berkuasa mutlak. Mesti terikat dengan undang-undang. Okey, dan berubah kepada daripada Persekutuan Tanah Melayu 1948 berubah kepada Persekutuan Malaysia. Wujud sampai sekarang sistem raja berperlembagaan. Contoh kita sekarang, kita ada ketua negara kan. Ketua negara. Okey, ketua negara kita siapa? Siapa ketua negara kita? Yang di-Pertuan Agong. Okey, bagus. YDA. Okey, kita ada ketua pentadbir. Ketua pentadbir kita? Siapa ketua pentadbir kita? Cuba jawab. Jawab je mana-mana, jangan malu. Udin. Muhyiddin tu apa jawatan dia? PM. PM. Perdana. Jadi awak ingat ni. Konsep raja berperlembagaan, ketua negara diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong, ketua pentadbir Perdana Menteri. Okey, ketua yang di-Pertuan Agong ni dipilih berapa tahun sekali? Dilantik berapa tahun sekali? 5 tahun sekali. Okey, bagus. 5 tahun sekali. Manakala Perdana Menteri dilantik melalui PRU. PRU, Pilihan Raya. Yeah. Okey. Berapa tahun sekali? 5 tahun sekali. Okey, bagus. Tahu tu, ingat benda tingkatan 4 tu benda tu. Okey. Okey, yang ni takrif kedaulatan mengikut bahasa. Tadi umum tadi takrif kedaulatan ikut dari segi umum. Kalau soalan tu dia tanya apa kan dimaksudkan dengan kedaulatan. Dia tak bagi tahu dari sudut bahasa apa, tak ada. Jadi awak jawab yang tu. Okey, yang ni takrif maksud kedaulatan mengikut bahasa. Okey. Tengok yang pertama, iaitu bahasa Yunani. Okey, bahasa Yunani. Okey. Kedaulatan ialah itu perkataan bahasa Yunani tu ataupun superanus yang bermaksud agung atau tertinggi. Kata ini merujuk kepada negara yang bebas dan merdeka. Ingat ya ni. Kalau soalan tanya, kalau kena ingat ni kepala ni. Maksud dia, biasanya soalan objektif pun ada tanya. Perkataan merujuk kepada negara yang bebas dan merdeka. Okey, manakala bahasa Inggeris, kedaulatan yang bermaksud kepada negara yang mempunyai kuasa penuh terhadap pemerintahan. Ni, boleh baca tu. Saya baca terbelit lidah, tak boleh nak baca tu. Okey. Maksud negara yang mempunyai kuasa penuh terhadap pemerintah. Maknanya rakyat
ada kuasa penuh untuk memilih pemerintah. Jadi kalau rakyat tu memilih, ada kuasa penuh untuk memilih pemerintah, kita panggil dia negara apa? Negara? Okey, negara apa? Soalan Negara, sikit tu. kalau rakyat tu mempunyai kuasa penuh untuk memilih pemimpin, itu adalah negara? Negara apa? Negara demokrasi. Negara demokrasi. Kita panggil negara demokrasi. Negara demokrasi dekat dunia ni lebih banyak daripada negara monarki. Kalau dulu, zaman dahulu, negara monarki semua. Monarki ni negara yang mempunyai sistem beraja. Ketua dia dilantik secara keturunan. Ayah meninggal, anak ganti. Macam tu. Tapi sekarang dah tak ada lah. Sekarang kebanyakan negara mengamalkan negara demokrasi. Cuma beza dia, ada negara yang menggunakan demokrasi raja berperlembagaan. Ada yang demokrasi republik. Awak kena beza tu. Contoh, raja berperlembagaan macam negara kita. Yang di-Tuan Agong sebagai negara. Malam. Kita sekolah malam. Kita sekolah shift malam. Tutup lah tu. Okey. Manakala Muhammad, Kau masuk. sila tutup ganggu. Tutup mic. Okey. Demokrasi, negara demokrasi macam negara kita, negara demokrasi berperlembagaan. Negara yang berperlembagaan iaitu YDPA ketua negara. Perdana Menteri ketua pentadbir. Kalau negara demokrasi, republik, dia mempunyai presiden sebagai ketua negara. Presiden tu ketua negara. Dia tak ada raja. Macam contohnya Singapura paling dekat dan juga Indonesia. Okey, tengok bahasa Arab. Kataan kedaulatan dalam bahasa Arab. Awak kena buat nota ya. Apa yang saya terangkan ni. Kalau ada buku, Dah. catat sikit. Jangan dengar je. Tapi jangan bimbang, saya video ni, saya rekod. Jadi kalau awak rasa tak sempat, saya akan upload dalam kelas, Telegram kelas nanti. Okey, untuk bahasa Arab, perkataan kedaulatan dalam bahasa Arab berasal daripada kata daulah, iaitu bermaksud kuasa pemerintahan sesebuah negara. Kuasa pemerintahan sesebuah negara. Itu dari segi bahasa Arab. Awak kena highlightkan perkataan ni. Setiap ni contoh bahasa Arab daulah. Yang ni bahasa Inggeris yang ni. Kalau apa ni? Okey, kalau Yunani, highlightkan satu. Bila awak dah jawab, contoh kalau soalan keluar, memang awak kena highlightkan satu-satu perkataan. Okey, manakala bahasa Melayu, kedaulatan merujuk kepada perkataan daulat yang bermaksud kekuasaan tertinggi terhadap pemerintah. Kekuasaan tertinggi terhadap pemerintah. Daulat bermaksud okey. Iaitu raja tu mempunyai kuasa. Kalau dia tu zaman dahululah. Kekuasaan tinggi terhadap pemerintah ataupun rakyat tu mempunyai kuasa terhadap pemerintah. Macam kita sekarang, rakyat mempunyai kuasa terhadap pemerintah. Itu daulat lah tu, mempunyai kedaulatan. Sebab setiap kerajaan tu boleh jatuh akibat daripada rakyat sendiri. Kalau dia perintah tak elok, dia akan jatuh. Dijatuhkan pada bila? Bila kita boleh jatuhkan sesebuah kerajaan? PRU nanti. PRU.
Sebab kita ada kuasa, rakyat ada kuasa undi. Awak undilah siapa yang awak nak. Okey. Jadi takrif tu ada 4 mengikut bahasa. Jadi bahasa Yunani, bahasa Inggeris, bahasa Arab dan juga bahasa Melayu. Kalau soalan tu dia tanya berikan maksud dari sudut bahasa Inggeris tentang kedaulatan. Jadi aku kena bagi tentang bahasa Inggeris. Okey. Okey, yang ni pandangan tokoh. Pandangan tokoh ni lagilah sebenarnya lagi susah sebenarnya untuk ingat. Sebab tokoh banyak. Kita ada dalam buku teks awak tu, 1, 2 ada lebih kurang 5 orang. Okey, tengok yang pertama. Aristotle. Itu ahli falsafah Yunani. Kedaulatan merupakan kuasa tertinggi dalam sistem pemerintahan sesebuah negara. Kuasa tertinggi. Ingat yang ni. Kuasa tertinggi dalam sistem pemerintahan negara. Itu Aristotle. Merujuk kepada kerajaan yang terikat dengan undang-undang. Terikat dengan undang-undang. Kerajaan yang dipilih tu, dia tak boleh buat sewenang-wenangnya. Dia terikat dengan undang-undang. Dia nak belanja ke, dia mesti mengikut undang-undang. Kalau tak, dia akan dijatuhkan. Okey, yang kedua. Why your phone? Okey, yang kedua. Ibnu Khaldun. Iaitu ilmuwan Islam. Okey, kedaulatan merupakan kekuasaan dan kekuasaan sebuah negara berasaskan semangat kekitaan bangsanya. Kekuatan semangat kekitaan yang diiringi dengan kekuatan semangat beragama menyebabkan sebuah bangsa rela berkorban demi mencapai cita-cita yang sama. Okey, yang ni memang panjang dan saya akan pendekkan. Okey, awak ambil dekat sini. Kekuasaan iaitu kekuatan semangat kekitaan yang diiringi dengan kekuatan semangat beragama. Ambil sampai sini. Itu kekuatan semangat kekitaan. Kekitaan maknanya semangat bersama. Yang diiringi dengan kekuatan semangat beragama. Iaitu agama Islam. Kalau yang ni ia tulis merujuk kepada agama Islam. Okey. Kalau boleh awak ni gariskan nanti ada catat buat ringkas. Okey, yang ketiga, Jean Bodin, ahli falsafah politik. Okey, apa yang mereka katakan? Okey, saya pergi terus kepada saya ambil yang ringkas lah. Okey, kedaulatan merupakan kuasa tinggi dalam sebuah negara. Kekuatan mempunyai sifat kekal dan mempunyai kuasa tidak terbatas. Mempunyai sifat kekal dan mempunyai kuasa tidak terbatas. Ambil sampai sini. Ini maksud dia. Yang untuk membuat undang-undang, mentafsir dan melaksanakan tu, itu faedah dia. Kalau soalan tanya, awak boleh ambil sampai sini lah. Tapi awak jangan bimbang lah. Mungkin soalan ni kalau biasanya soalan objektif. Okey, manakala yang seterusnya iaitu Tunku Abdul Rahman. Iaitu bapa kemerdekaan kita. Okey, kedaulatan dibina berdasarkan prinsip kebebasan dan keadilan yang sentiasa memperjuangkan kebajikan dan kesejahteraan, iaitu kebebasan dan keadilan. Kedaulatan yang sentiasa memperjuangkan kebajikan. Yang ni kata kunci dia. Kebebasan dan keadilan. Itu daripada Perdana Menteri pertama kita. Okey, dan yang terakhir iaitu Tun Dr. Muhammad Saleh Abah, iaitu bekas ketua hakim negara. Okey, kedaulatan merupakan asas negara yang merdeka yang memiliki kebebasan pada peringkat antarabangsa bersama dengan hak dan kuasa untuk mengatur urusan dalam negeri tanpa telunjuk asing. Okey, memiliki kebebasan dan bahasa dan dengan hak dan kuasa. Okey, ini. Memiliki kebebasan pada peringkat antarabangsa bersama dengan hak dan kuasa. Iaitu kuasa kita lah tanpa dikongkong oleh mana-mana kuasa lain. Okey.
Okey, itu 5 5 pandangan tokoh tentang kedaulatan. Tulis secara ringkas. Kalau nota buat tu secara ringkas. Contohnya Aristotle. Okey. Kuasa tertinggi dalam sistem pemerintahan. Okey. Dan juga terikat oleh undang-undang. Buat ringkas je. Jangan tiru terus. Jangan awak tiru bulat-bulat. Itu bukan nota. Nota ni satu benda yang ringkas awak buat. Satu benda ringkas yang awak buat. Okey. Kita pergi satu. Yang ni. Okey, jenis kedaulatan. Okey, tengok jenis kedaulatan. Kita ada 4 jenis kedaulatan. 1 tradisional, yang kedua moden, yang ketiga undang-undang dan yang keempat antara bangsa. Okey, tengok yang pertama. Yang ni pun kalau buat nota tak perlu tulis semua. Contohnya kedaulatan tradisional. Okey, merujuk kepada sistem pemerintahan berkuasa mutlak yang menguasainya sepenuh. Itu sistem, awak ambil sini, sistem berkuasa mutlak. Yang ni tradisional ni dia merujuk kepada zaman dululah, kesultanan, sistem beraja. Sebab dulu sistem raja berkuasa mutlak, wujud pada awal manusia. Yang inilah berpaksikan kepada kedaulatan raja-raja Melayu. Okey, kedaulatan terletak pada kuasa dan kewibawaan seseorang raja. Raja merupakan pemerintah yang mempunyai kuasa tertinggi dan kedudukan, dan kedaulatan raja diperkukuh oleh taat setia rakyat. Taat setia rakyat ni maksud dia, raja tu dia akan berkuasa tengok sampai mana rakyat tu setia. Berapa jauh, berapa besarnya pengaruh seseorang raja pada zaman dahulu dilihat melalui kesetiaan rakyat. Kalau makin ramai, makin luas, itu makin berpengaruhlah raja tu. Dia tengok melalui kesetiaan kepada seseorang raja ataupun sultan. Sebab dahulu bukan macam sekarang ada sempadan. Kalau dulu tak ada sempadan. Sempadan dia adalah melalui kesetiaan seseorang rakyat tu kepada raja yang memerintah. Okey. Okey, yang kedua. Moden. Kedaulatan secara moden. Yang ni banyak disentuhkan zaman moden lah, selepas zaman kesultanan, selepas zaman penjajahan. Apa ni? Okey, tengok kedaulatan moden dikaitkan dengan idea kemunculan negara bangsa. Selepas revolusi keagungan di England dan revolusi di Perancis. Okey, dikaitkan dengan, awak boleh ambil dekat sini, dikaitkan dengan hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Hak rakyat ni maknanya untuk satu memilih pemimpin. Memilih pemimpin. Kerajaan berperlembagaan ni maknanya terikat dengan undang-undang. Kerajaan yang dipilih oleh rakyat, kerajaan itu terikat dengan undang-undang. Walaupun dia sebuah kerajaan yang berkuasa menguasai negara tu, tapi dia tak boleh buat sewenang-wenangnya sebab dia terikat dengan undang-undang. Sama juga dengan raja perlembagaan. Dia terikat dengan undang-undang. Dia tak ada kuasa mutlak. Okey, contoh kedaulatan negara kita sebagai sebuah negara bangsa pula lahir hasil gabungan yang dikenali sebagai awal dia Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan Persekutuan Malaysia. Yang ni 57 ni kita belum bergabung. Kita merdeka, hanya Semenanjung Tanah Melayu yang merdeka, dimerdekakan oleh pihak British. Okey. Manakala Persekutuan Malaysia iaitu gabungan Sabah, Sarawak, Semenanjung Tanah Melayu dan juga Singapura. Terbentuklah Malaysia pada tahun 1963. Okey.
Okey, yang seterusnya kedaulatan secara undang-undang. Okey, kedaulatan undang-undang bermaksud kerajaan dan rakyat terikat dengan undang-undang. Kerajaan dan rakyat terikat dengan undang-undang. Yalah, mana bila awak duduk di sebuah negara, awak akan terikat dengan undang-undang. Contoh kita duduk di negara kita, kita tak boleh buat sewenang-wenangnya. Kita mesti mematuhi segala undang-undang yang ditetapkan oleh kerajaan semasa. Okey. Okey, kedaulatan ni untuk menjamin, ini kesan dia ataupun faedah, menjamin keadilan dalam kehidupan bermasyarakat serta menjadikan negara tu aman, stabil dan makmur. Okey, aman tu maknanya tak ada pergaduhan. Stabil tu dari segi politik. Awak kena ingat aman ni maknanya tak ada pergaduhan. Tak ada perbalahan. Stabil ni maknanya dari segi politik. Politik, secara politik ni stabil. Tak ada perebutan kuasa. Makmur ni maknanya ekonomi maju. Ekonomi maju. Makmur tu merujuk kepada ekonomi. Aman, stabil dan makmur. Cikgu dah terang secara detail tu. Aman apa yang apa maksud tersirat setiap benda tu. Okey. Badan kehakiman yang bebas dan berwibawa diwujudkan untuk memelihara dan melaksanakan kedaulatan. Kehakiman. Kehakiman ni tugas dia adalah untuk menjatuhkan ataupun menghakimi seseorang tu bagi memelihara dan melaksanakan kedaulatan undang-undang. Sebab undang-undang tu ditadbir, dia sebuah badan iaitu badan kehakiman. Kalau ada benda yang awak tak betul, awak akan dihadapkan. Contoh mahkamah lah. Mahkamah tu salah satu institusi di bawah badan kehakiman. Okey. Yang seterusnya kedaulatan undang-undang menjadi prinsip keempat dalam rukun negara. Yang ni dalam rukun negara kita, bukan rukun negara-negara lain. Okey. Ada orang lagi Ada orang lagi? Ada lagi? Ke tidur lah? Ada. Sekarang 9.44. Sabar. Ada ke? Ada. Tidur pula. Jangan pula letak handset tu pergi ke mana-mana. Tak rokok ke apa tak tahulah. Tak ada lah tu. Okey, yang keempat, kedaulatan antarabangsa. Okey, kedaulatan antarabangsa merujuk pada pengiktirafan PBB. Maksud PBB ni? Maksud PBB? Siapa tahu? Awak masuk dengan PBB. Merujuk pengiktirafan PBB terhadap sebuah negara yang tidak boleh dicabuli oleh negara lain. Apa maksud PBB? Mana? Orang cuba jawab. PBB takkan tak tahu. Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu. Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu. Singkatan dia PBB. Itu bahasa Melayu tau. Bahasa Inggeris dia? Ego. United Nations. Apa dia? Siapa ni? Dalam bahasa Inggeris dia adalah United Nations. UN. Yang ni. Yang ni bahasa Inggeris. Yang ni dimelayukan lah. Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu. Okey. Kedaulatan ni merujuk kepada pengiktirafan PBB. Sebab setiap negara yang merdeka, dia mesti berdaftar dengan Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu. Setiap negara yang merdeka. Okey. Deklarasi Hubungan Persahabatan PBB 1970 mengesahkan prinsip persamaan kedaulatan dari segi undang-undang antarabangsa. Kita ada undang-undang antarabangsa.
undang-undang antarabangsa ni antaranya melarang untuk mencabuli sesebuah negara tu, mencabuli sesebuah negara tu tanpa sebab lah. Okey, keanggotaan negara kita dalam PBB membuktikan bahawa dunia mengiktiraf negara kita sebagai negara yang bebas, merdeka dan berdaulat. Sebab kita selepas tahun kita merdeka pada 1957. Selepas tu kejap dalam 3 bulan kita pun menyertai PBB. Sebab PBB tu dia dah wajibkan siapa-siapa negara yang merdeka mesti masuk United Nations. Okey. Okay, ada 4 jenis kedaulatan dah. Paling utama awak kena ingat. Okey, paling utama awak kena ingat keempat tu, isi utama dia, kedaulatan tradisional, kedaulatan moden, kedaulatan undang-undang dan juga kedaulatan antara bangsa. Kena ingat yang tu, keempat-empat, 1, 2, 3 dan 4. Barulah awak boleh pergi kepada isi dalam dia tu, ingat dalam 1 ataupun 2 isi utama. Okey Okey, yang ni gambar Malaysia yang berdaulat. Okey, yang ni gambar apa? Ni. Siapa pernah tengok? Ada tak? Gambar apa? Istana Negara. Istana Negara. Okey. Yang ni? Mahkamah. Masjid tu. Mahkamah. Mahkamah tu. Masjid apa pula? Mahkamah. Tu tahu tu tempat penting. Okey, kita pergi satu lagi tajuk. Okey, cabaran Malaysia. Yang ni cabaran terkini juga, salah satunya COVID. Kita COVID kan. Sebab tu kita buat kelas online ni. Antara sebabnya COVID ni lah, COVID-19. Yang ni kita pernah di krisis ni maknanya krisis ekonomi. Krisis ekonomi. Okey. Kita pergi kepada ciri negara yang berdaulat. Ciri negara yang berdaulat. Okey, yang ni yang last. Sebelum kita berhenti kot. Okey, kita ada lebih kurang 4 ciri. 1, mempunyai pemerintahan. Ini negara berdaulat ni maknanya negara yang merdeka. Okey, yang pertama, pemerintahan negara berdaulat diwujudkan melalui kestabilan politik, keamanan, pertahanan dan juga ekonomi. Kestabilan lebih penting. Kestabilan politik, kestabilan ni pertahanan dan juga ekonomi. Semua stabil. Keamanan yang seimbang. Okey, contohnya Malaysia. Ketua utama dia adalah yang di-Pertuan Agong, ketua kerajaan dia adalah Perdana Menteri. Dan kita panggil negara kita adalah sistem raja berperlembagaan dan juga demokrasi berparlimen. Parlimen. Kena ingat parlimen kita ni ada, contoh kita ada parlimen. Parlimen kita ada 2 dewan. 1 dewan. Dewan Besar. Dewan apa? Dewan Besar. Salah. Dewan Besar. Dewan Samarinda. Jangan jawab mengarut. Dewan? Dewan Rakyat. Dan yang kedua, Dewan. Takkan cikgu awak tak pernah ajar ni. 3B3, 5B3, 5A2. Okey, yang seterusnya iaitu Dewan Negara. Okey. Jadi awak kena ingat, bila-bila kalau soalan tanya parlimen tu mengandungi berapa dewan? 2 dewan, iaitu Dewan Rakyat, Dewan
negara. Okey. Dan ketua negara kita cikgu dah yang macam sebelum tadi aku dah terangkan, yang di-Pertuan Agong, ketua kerajaan, perdana menteri. Okey. Dan mempunyai sempadan. Yang ni untuk Melayu negara moden lah. Kalau negara zaman dahulu, sempadan dia adalah melalui kesetiaan seseorang rakyat tu. Okey. Tengok, sempadan ialah garis pemisah antara negeri atau negara. Kalau tengok kita boleh rujuk peta. Kalau tengok peta lah, setiap peta tu ada garisan. Garisan tu lah menunjukkan sempadan setiap negara, setiap negeri. Laut pun sama. Laut pun ada sempadan. Tapi dalam peta tak nampak lah. Okey, contohnya udara pun sama. Udara pun mempunyai sempadan. Contohnya Malaysia berkongsi sempadan darat, air dan udara dengan Singapura, Thailand, Indonesia, Brunei dan Filipina yang diakui oleh PBB. Contoh, Laut Cina Selatan tu dikongsi oleh beberapa buah negara, antaranya Malaysia, Thailand, Filipin, Vietnam. Tu antara negara yang berdekatan dengan Laut Cina Selatan. Mereka berkongsi Laut Cina Selatan tu. Tapi mereka ada sempadan. Contohnya nelayan kita tak boleh pergi sampai had dia. Kalau dia pergi sampai kepada perairan Thailand contoh. Jadi polis Thailand, polis laut Thailand, polis maritim tu, dia ada kuasa untuk menangkap nelayan kita. Tanpa kita panggil tanpa bertanya lah. Dia tangkap macam tu je. Okey, yang ketiga, mempunyai perundangan. Okey, perundangan ni penting lah. Salah satunya memelihara kesejahteraan, menjamin keadilan dan melindungi rakyat. Okey, asas perundangan, sistem perundangan negara kita ialah perlembagaan persekutuan. Kita ada perlembagaan. Okey. Yang ni pun sama, awak kena tahu maksud dia. Apa yang dimaksudkan dengan perlembagaan? Cikgu dah, kalau kelas saya terangkan. Selalu saya terangkan apa maksud dengan perlembagaan. Iaitu undang-undang negara tertinggi. Undang-undang tertinggi. Undang-undang. Okey. Undang-undang yang mengatasi segala undang-undang yang ada di dalam negara kita. Kecuali undang-undang agama lah. Jangan libatkan dengan undang-undang agama. Yang tu lain. Sebab kita ada dua kan. Undang-undang sivil, undang-undang syariah. Biasanya undang-undang perlembagaan ni diguna pakai kebanyakannya di bawah undang-undang sivil. Aku kena ingat. Undang-undang perlembagaan ni dia di atas. Kalau sesuatu undang-undang bercanggah dengan perlembagaan, undang-undang tu secara automatiknya terbubar ataupun tidak sah. Okey. Dan perlembagaan ni dia ada tempat untuk digubal. Digubal maknanya dibuat. Iaitu satu je, iaitu di Parlimen. Parlimen menggubal dan menentukan sistem perundangan negara kita. Kita ada dua tadi, Dewan Rakyat. Dewan Rakyat akan mengadili. Akan buatlah secara berbahas, semua akan mengundi luluh atau tak. Dewan Negara hanya membahaskan. Dewan Negara dia tak boleh mengundi apa-apa. Dia hanya boleh membahaskan sesebuah usul ataupun perlembagaan yang baru dibuat. Contohlah tu. Tapi kalau Dewan Rakyat, dia boleh untuk menolak, dia boleh untuk menerima. Dengan mendapat undian lebih 2/3 contohnya. Nak buat sesuatu perlembagaan, mesti dapat undian. Contohnya negara kita sekarang, bilangan kerusi dalam Parlimen adalah 2-2-2. Tapi sekarang 2 orang dah meninggal. Tinggal 2-2-0.
Jadi kalau nak dapat 2/3 tu maknanya mesti dapat lebih daripada 150 kerusi tak silap saya untuk 2/3. Untuk buat sesuatu undang-undang lah berkenaan dengan perlembagaan. Okey, yang keempat iaitu mempunyai rakyat. Yang ni memang paling penting. Sesebuah negara yang berdaulat tak ada rakyat, itu bukan negara, itu negara hantu, tak ada rakyat. Ada raja tapi rakyat tak ada. Macam mana negara tu nak dibentuk? Okey, rakyat merupakan penduduk di sebuah negara yang terikat dengan undang-undang. Dan peraturan yang dikuasakan oleh pemerintah. Rakyat macam kita terikat dengan undang-undang. Kita keluar rumah, kita dah terikat dengan undang-undang. Naik motor, mesti pakai helmet. Kan? Tapi sekarang tambah lagi iaitu pakai topeng. Pakai mask kan, pakai topeng muka. Tu salah satu undang-undang tu. Dan masuk kedai kena scan. Kan, kena pakai MySejahtera. Kalau tak scan kena bayar 1,000. Itu undang-undang tu. Tak patuhi kena denda. Jadi kita terikat dengan undang-undang. Jadi biasanya undang-undang ni dia akan dibuat berdasarkan keadaan sesuatu tempat tu, keadaan semasa. Macam kita sekarang COVID, dia ada undang-undang dia. Tak bayar, melanggar undang-undang, kena denda 1,000. Itu undang-undang tu. Kita terikat dengan undang-undang yang dikuatkuasakan oleh pemerintah itu. Okey, rakyat negara kita terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan adat resam yang disatukan melalui satu rukun bahasa dan kebudayaan, rukun negara serta identiti nasional. Contoh, kita ada pelbagai kaum. Kita ada Melayu, kita ada Cina, kita ada India dan juga kita ada lain-lain bangsa. Tapi 3 kaum majoriti itu menjadi tunjang utama dalam mendapatkan kemerdekaan negara kita. Melayu, Cina dan India. Agama pun sama. Kita ada agama rasmi iaitu agama Islam. Kita tak ada kaum rasmi. Kaum rasmi tak ada. Kita ada agama rasmi. Agama rasmi negara kita adalah agama Islam. Bahasa rasmi kita adalah bahasa Melayu. Tapi kaum rasmi kita tak ada. Tak ada. Kata orang Melayu ni adalah kaum rasmi. Tak ada. Cuma agama, bahasa kita ada. Dan benda-benda lain lah. Contoh bunga. Kita ada bunga kebangsaan kan. Bukan bunga rasmi tu. Okey. Okey, disatukan melalui satu bahasa iaitu bahasa Melayu dan kebudayaan. Rukun negara menjadi identiti nasional yang sama. Rukun negara ni wajib diingati oleh semua rakyat Malaysia. Samalah macam orang Islam. Mesti ingat rukun Islam dan juga rukun iman. Tak Islam kalau tak ingat rukun. Sama juga yang ni. Tak Malaysia lah kalau awak tak ingat rukun negara. Macam awak pergi sekolah tiap-tiap hari macam tahun lepas lah. Tahun ni berdoa lah. Semoga kita dapat bersekolah seperti biasa. Tapi tak tahu bila. Kena pakat-pakat berdoa. Yang ramai-ramai ni contoh ada hati yang bersih. Contoh hati dia bersih, dia berdoa. Tuhan makbulkan. Dapatlah. Ramai-ramai ni adalah. Bukan saya kata semua hati tak bersih. Tapi akan ada seorang tu hati dia yang sangat suci. Okey. Okey, yang tu ciri-ciri negara berdaulat ada 4. Dan okey, sampai sini dan saya nak awak buat nota sampai sinilah dulu. Nanti saya akan update dekat Google Classroom melalui assignment. Jadi saya nak awak snap your gambar. Selepas siap buat nota setiap sampai tajuk ni, saya nak awak snap your gambar, upload dekat situ. Upload je sebab saya nak tengok melalui situ.
Saya tak nak awak upload dekat Google, dekat Telegram. Sebab saya tak tahu nanti. Sebab ni kalau melalui Google Classroom, awak dah ada nama awak. Sebab saya boleh tanda dan saya boleh hantar balik kerja awak tu. Okey, faham Buat nota. Faham? Faham? Faham, Ego. Faham. Faham Cikgu. Okey. Kita macam belajar ni saya tak sempat.